Assalamualaikum dan salam bahagia kepada penonton yang sedang menonton. Seperti biasa, bersama saya hos anda, Harniza Ahmad. Hari ini selama setengah jam dalam Suara Wanita. Hari ini kita ada topik yang menarik seperti biasa ya. Setiap episod kita bawakan topik-topik yang menarik. Tetapi hari ini topik dia agak berlainan, okey. Lebih kepada pembelajaran sebenarnya kepada kaum wanita, bagaimana kita mengendalikan wang simpanan dan juga pelaburan kita. Kan. Sebab kita tahu bahawa kalau banding lelaki dengan wanita, wanita ni orang kata lebih cekal ya, lebih cekap ya. Orang kata menyusun segala perbelanjaan, segala duit kan. Jadi hari ini kita nak dengar secara jelas sebenarnya, dan saya merupakan bukan orang yang sesuai nak cakap pasal tu. Tetapi kita ada tetamu yang cukup istimewa. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Iaitu Puan Zuraini binti Awang Besar. Beliau merupakan penasihat keuangan unit amanah yang berdaftar. Betul Puan? Betul. Dan kita sebenarnya jemput Puan ke studio ni bukan apa. Saya pun sebenarnya perlukan nasihat juga ni. Sebab kan memandangkan musim COVID ni, kita tengok online punya jualan memang menggila. Sebab apa? Wanita dah banyak duduk rumah, tak tahu nak buat apa kan. Duit pun berkepuk-kepuk. Jadi buat apa? Cocok je. Depan, apa orang kata? Semuanya kuasa di hujung jari. Okey Puan, tapi sebelum tu boleh tak Puan memperkenalkan diri Puan kepada penonton-penonton kita di luar sana? Boleh. Terima kasih Haniza. Ya. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada TV Sarawak lah kerana telah menjemput saya untuk sesi pagi ini. Jadi saya adalah Zuraini binti Awang Besar, penasihat kewangan unit trust, lebih dikenal unit amanah. Unit tapi amanah. orang sini lebih suka sebut Unit trust. Betul. Lebih kenal, lebih faham unit trust. Berkecimpung dalam bidang ini secara serius pada tahun 2016. 2000 dah lama dah tu. Tapi sebelum tu kita sebagai pelabur saja, sebab kita dah ada penasihat yang lain. Tapi dalam tahun 2016 kita rasa kita nak buat lagi serius dan kita nak memahami benda tu supaya kita boleh tolong wanita lain. Itu paling penting sekali. Yes. Sebab tu saya jemput Puan datang studio. Sebab bukan setakat wanita di luar sana perlukan pertolongan. Betul. Saya sendiri pun, Puan sendiri pun perlu betul. pertolongan ya. Sebab kalau cerita pasal duit ni, perempuan ni memang cepat kabur mata. Oh, sangat. Betul. Kan kalau bagi bab kata suami saya ya Puan ya. Dia kata, you ni kalau bagi 10,000 boleh habis satu hari. Betul. Kan. Tapi kadang-kadang sebagai wanita ni, kita ni sebenarnya kurang memahami apakah itu pelaburan dan juga simpanan. Apa beza dia tu? Beza dia memang banyak. Simpanan adalah lebih kepada short term, jangka masa pendek, dan kita tak perlu penasihat untuk simpan duit. Tapi betul, kan? Betul. Orang tua dulu selit aja bawah bantal, bawah bank, betul. dalam tin, betul tak? Tapi pelaburan dia macam kita kena jumpa doktor kan, kita kena ada penasihat. Sakit apa, jadi dia bagi ubat apa. Sama juga pelaburan. Jadi kita kena tahu tujuan pelaburan tu, then only kita boleh bagi dana yang terbaik. Then kita boleh nasihat macam mana kita nak simpan. Itu beza dia. Satu, kita tak perlu penasihat. Membantulah tu. Betul. Satu lagi, kena ada somebody yang profesional untuk bagi tahu bagaimana untuk simpan secara efektif. Itu beza dia. Efektif tu sangat penting efektif. Kan? Sebab kalau kita kata simpanan tu, itu dah klise. Betul. Itu perkara biasa. Kalau dari segi figures, beza dia kalau kita simpan, say for example 100 sebulan. Untuk 5 tahun, kita dapat 6,000. Dia tak ada pertambahan. Betul. Tapi pelaburan, untuk 5 tahun jumlah yang sama, kita dapat 8,000 instead of 6. So that balance tu, itu ada pelaburan. Itu kita nak dia menarik. bertambah. Yang bertambah tu memang sangat itu yang menarik. penting. Okey, kepada anda jangan ke mana. Selepas ini kita sambung lagi, kita nak cerita pasal penambahan duit tu. Kita jumpa lepas ni. Okey.
terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia di hadapan TV. Kepada anda, saya nak promote sikit ya. Untuk anda untuk menghantarkan komen ataupun mungkin ada cadangan yang menarik untuk program TV kami, anda boleh hantar ke wanita@tvstv.my. Okey, dan masih lagi bersama dengan Puan Zuraini. Kita nak cerita lagi ni sebenarnya. Boleh. Okey, Puan Zu. Tadi kita cerita pasal tambah-tambah kan. Yes. Kita kalau buat tambah ni memang sensitif. Kan. Kalau yang kurang-kurang tu pun sensitif juga. Ya, sebab kita tahu bahawa wanita ni kena bijak sebenarnya menyimpan wang ringgit. Betul? Ya. Demi masa depan ya. Baik. Kadang-kadang kita fikir juga anak nak makan apa setiap hari sebab kita tahu suami kita keluar rumah dia cari rezeki. Betul. Ada pula suami jenis balik rumah, okey yang ini kat bank you manage. Betul. Yang you manage tu yang bahaya tu sebenarnya kan. Okey. Tapi apakah saranan puan ya kepada wanita di luar sana mengenai platform pelaburan yang betul ni, sebab bukan sekadar untuk simpan duit saja, tapi pelaburan juga adalah penting nak bagi dia bertambah. Baik, okey. Bila cerita pasal pelaburan, platform dia banyak. Sekarang ni kalau kita tak hati-hati, banyak sangat yang tak jelas. Jadi hari ni saya nak cerita pelaburan yang kita biasa dengar dan kata dari segi legal adalah digunakan adalah pelaburan saham. Kita biasa dengar saham, hartanah. Kita beli tanah, itu juga satu pelaburan. Itu satu pelaburan. Investment. Emas, wanita memang. Yang itu pelaburan. Ya, kan? Pelaburan. Dan paling biasa unit trust. Yang keempat. Jadi kalau saham ni, tak semua orang dapat melabur saham. Sebab untuk satu transaksi is very expensive. Dia mahal. So hanya orang-orang tertentu saja. Dan untuk hartanah, kena kita cari kan. Kita tak boleh main beli je. Betul. Dia ada dia punya syarat, kita nak beli, kita boleh mampu ke tidak, kita nak beli hartanah jenis apa. Maksudnya kena ada satu direction yang betul. Betul. Dan hartanah ni ada banyak, dia ada komersial, ada perumahan, kan, ada industri. Dan pelaburan emas pula, kalau kita tak ada 200 lebih, kan 1 gram 200 lebih. Betul. Mampu kita? Tak mampu kan? Betul. Jadi yang sangat affordable sekarang ni adalah pelaburan unit amanah. Serendah RM100 anda sudah boleh melabur. RM100 sebulan kan. Sudah kalau boleh melabur. boleh. Bayang. Kita sudah boleh jadi pelabur. Pemegang saham. Ada tak dia punya macam waktu matang dia? Tak. Kalau kita labur dengan wang tunai, waktu matang dia dia tak ada. Dia tak ada limit tak lah. ada limit. Tak Tapi ada limit. adalah paling baik untuk kita biarkan selama 3 tahun untuk dia berkembang. Then only you see the dia punya result. Then you can shop. Sebab dia ada objektif. Kita tak kisah siapa yang nak melabur tu untuk melabur jangka masa pendek atau panjang, tapi kena tahu objektif. Dia nak apa, guna apa duit tu. Betul. Contohnya kalau kita labur 3,000 kan, contoh kan. Kita labur 3,000 nanti 3 tahun nanti boleh jadi 5,000. Exactly. So 2,000 tu boleh lambik, boleh shopping. Betul. Jadi kita gitu, biarkan shopping. capital tu beranak lagi. Tambah lagi. Beranak. Okey. Yes. Itu dia investment. Betul. Itu dia investment. Itu adalah pelaburan. Suri rumah juga memang boleh lah. Suri rumah sangat-sangat penting untuk melabur. Kerana apa? Sebagai suri rumah, semasa dia masih mempunyai suami kan. Betul. Dia ada orang nak jaga dia. Betul. Segalanya indah. Exactly. Tapi bila terjadi sesuatu perkara yang kita tak diingini, dia tak dapat support lagi. So that is when you kena jadi independent. Macam mana kita nak independent kalau tak ada tabungan? Orang kata itu adalah persediaan wanita ya. Betul. Untuk menghadapi saat-saat genting dalam hidup. Exactly. Itu dia panggil genting fund. Betul. Genting fund. Sesuatu yang baru untuk saya. Betul. Genting fund tu ya. Okey, dan bagaimana pula dengan suri rumah tangga? Okey, macam kita cakap tadi, dia orang juga boleh membuat pelaburan ya. Boleh. Bagaimana tu Puan? Bagaimana? Nak mula dia tu macam mana? Nak bagi 100 dulu ke, 200 dulu ke? Ikut kemampuan dia. How much kemampuan. yang dia dapat daripada suami dia. Dia boleh bahagikan perbelanjaan tu. Satu untuk belanja rumah, satu untuk simpanan masa depan. Itu yang saya cakap tadi, as low as RM100 kita dah boleh mulakan. Sebab saya nak melabur lah lepas ni, saya minat lah. Boleh. Sangat boleh. Sebab dia kata serendah RM100. Yes, sebab saya merupakan suri rumah tangga. Sebab kita nak bagi benda tu affordable.
Betul Kita kan? tak nak paksa orang semua. Sebab kadang-kadang kan? suami pun bagi duit kat kita. Bila bagi duit kat kita tu untuk belanja kita. Takkan kita nak belanja semua. Tak, Mungkin half for that betul. kita boleh buat pelaburan sebenarnya. Betul. Selama 3 tahun, 4 tahun duit dah beranak. Dan kita boleh tengok balik, berapa dia punya keuntungan. Ini time untuk shop. Betul. Itu pun maknanya cara yang sangat bijak sebenarnya untuk kaum wanita. Betul. Ya, berbelanja dengan berhemah. Ada objektif lah. Ada Kita objektif. simpan tu bukan simpan dia nak berkembang, tapi kita ada kegunaan dia, sebab. Maksudnya kita ada vision. Betul. Vision kita nak beli gelang apa tu? Gelang orang kata panggil sekarang ni. Gelang koko. Gelang koko kan. Manalah tahu. Macam-macam nama dia. Macam-macam. Apa biskut apalah semua ada kan. Betul. Okey, dan cerita pasal pelaburan ni. Okey. Kalau kita tengok di kalangan lelaki ni lebih melabur daripada di kalangan wanita. Okey. Itu menurut kajian. Okey. Saya baca satu artikel sebenarnya. Dan sekarang ni bagaimana kita nak menggalakkan wanita tu supaya lebih aktif lagi melabur daripada lelaki? Okey. Memang tak dinafikan lah dalam bidang pelaburan ni lebih ramai lelaki, tetapi ada sebab. Sebabnya wanita ni sendiri. Sebab kita sangat berhati-hati. Betul. Kita nak commit tu. Kita takut. Yes. Kita lebih membuat penyelidikan dahulu sebelum kita melabur. Tapi apabila kita telah melabur, kita akan mencapai target dengan lebih baik dibandingkan lelaki. Kita itu kelebihan dia. Kita cerita kelebihan bab duit ni memang seronok sebenarnya. Betul. Tapi sebelum itu kita saksikan video ini terlebih dahulu. Okay. Hai, kita jumpa lagi dalam Suara Wanita. Cerita pasal duit, cerita pasal shopping, cerita pasal unit trust, cerita pasal pelaburan dan juga orang kata apa, simpanan duit ni memang seronok sebenarnya sebab ramai wanita di luar sana yang tidak berapa mahir dan tak tahu nak memulakan ya simpanan tu di mana. Dan puan, kita ni sebenarnya seronok cerita pasal ni, okey. Dan cerita pasal duit beranak-beranak dalam pelaburan yang puan bagi tahu tadi. Kadang-kala dalam kehidupan ni kita tidak boleh lari daripada problem. Daripada keadaan yang tegang, especially kepada mereka yang dah berkahwin, mempunyai anak. Jadi ketika menyimpan duit tu mesti dah, maklumlah saja kan, masuk tahun pertama dah beribu raban dah, masuk kedua dah okey, dah ketiga dah okey, tiba-tiba nak masuk tahun keempat berlakunya penceraian. Ya, berlakunya orang kata satu tsunami dalam rumah tangga. Bercerailah pasangan tu. Jadi bagaimana pula dengan pelaburan ini? Bolehkah kita orang kata bagi pelaburan ni kepada waris kita, anak kita ke? Okey. Atau macam mana? Itu semua administratif. Jadi bila kita membuat pelaburan ni, dia ada syarat-syarat dokumentasi yang kita perlu buat. Kita kena isi borang semua. Sebagai ibu, kita nak pastikan anak kita juga selesa lah in the future kan. Betul. So untuk pelaburan unit trust, kita memang ada sediakan akaun ibu dan anak. Itu penting. Selain daripada kita sendiri, kalau kita nak akaun sekali dengan anak tu, memang boleh. Bermaksud unit trust ni bukan saja memberi pendidikan kepada wanita bagaimana nak menyimpan duit ataupun pelaburan, tetapi ianya juga membantu
seisi keluarga. Betul. Seisi keluarga tu boleh membuat simpanan. Kita boleh misalnya akaun utama dia ibu, dia nak pastikan semua anak dia akan dapat. Memang semua tu boleh. Dia letak nama semua sekali. Itu yang berlaku sekarang lah. So memang dibolehkan. Sebab itu kita sebelum kita membuat sebarang transaksi, kita tanya dulu klien, apa keperluan puan? Apa keperluan klien tu? Dan kita orang kata tailor-made untuk dia saja. Dia bukan orang kata satu saiz untuk semua, tak. Bukan macam tu. Sebab tu kita cakap kita macam doktor juga, kena tengok dulu apa keperluan this person. Okay, and then this is the best for you. Macam tu. Kita boleh panggil puan nama baru, jawatan baru, pakar duit. Amin. Amin. Ya. Okay. Jadi macam puan, cerita pula lagi pasal pelaburan ni kan. Okay. Kadang-kadang kita juga nak melabur dalam macam puan kata bidang hartanah. Okay. Kita ada tanah kita mungkin bernilai RM100,000 sekarang. Okay. Macam mana kita nak menaikkan harga tanah tu kena melalui pelaburan. Itu ada tak macam nak menaikkan harga tu? Okey, itu apabila anda memiliki hartanah sebagai pemilik kan. Tapi dalam unit trust, setiap dana tu dia berbeza kan. Dana itu yang dipilih oleh penasihat kewangan anda lah. Sama ada dia keuntungan dia okey ke tidak masa ni kan. So, kenapa orang lebih suka melabur di dalam unit amanah? Kerana semua yang pelaburan yang saya sebut tadi memang dah di-package. Hartanah, emas, tapi dia dalam bentuk unit. Jadi kita tak perlu nak fikir, nak jaga. Kalau kita ada hartanah, you kena bayar cukai tanah. Betul, cukai dia kena pening bayar. Pening. Jadi, tapi kalau dengan pelaburan tu kita tak payah fikir lah. Tak payah. Dia sebab automatically akan tolong bayar. Dia memang dah ada orang kata pengurus dana dia. Kerja dia tengok je saham tu hari-hari. Bukan kita orang lah. Jadi dia akan tolong pastikan unit tu orang kata terjaga. Sentiasa ada keuntungan walaupun sedikit. Itu penting. Itu penting ya. Yes. Jadi puan, kita nak tahu juga kadar peratusan. Okey. Kadar peratusan tu pulangan setahun untuk pelaburan unit amanah ni berapa peratus? Dia berdasarkan kepada dana. Setiap pelaburan tu dana tu sama ada lebih kepada equity, komoditi tu bond ataupun market place lah orang kata kan. Kata pasaran semasa. Jadi kita, sebagai penasihat dia kena tahu apa dana yang terbaik untuk klien dia berdasarkan your case tadi. Okay. And then sekarang ni COVID kan semua ekonomi merudum kan. Betul. Kan apa je sebenarnya kita pelaburan tu tak baik. Sangat betul sebenarnya. Tapi the good news is untuk unit trust apabila anda melabur kepada dana-dana kami lah syarikat yang disediakan, alhamdulillah masih ada 4% hingga 12% keuntungan setahun. Dia tengok dana. Masih ada. Masih hidup lagi. Walaupun COVID. Alhamdulillah. Sebab apa? Kita tak kaitkan pelaburan tu hanya dengan komoditi. Sekarang ni digital lifestyle, betul tak? Ada pet ekonomi ya, lebih ramai orang ada kucing ya, bela kucing betul. Itu ekonomi tau. Clean environment, energy. So semua bidang sektor ni kita kaitkan dalam dana. Dana ini membuat mendatangkan keuntungan. Jadi kita yang dapat hasil tu. Duduk rumah dapat hasil. Yeah, kita tidur pun dapat hasil. Tapi itu memerlukan orang kata penasihat yang betul. Betul. Kena jumpa dan kena pilih platform pelaburan yang berdaftar, yang boleh dipercayai. Betul. Dan orang yang betul-betul pakar, iaitu puan lah. Amin, insya-Allah. Kau ada ke orang nak melabur ni, macam mana nak kontak puan? Bolehlah promote sikit kan. Manalah tahu. Boleh. Macam mana tu puan? Macam mana nak boleh telefon je lah nanti. Nak kena cakap kat sini ke? Kenalah cakap lah kan. Boleh WhatsApp je lah. WhatsApp je. Pada nombor 013-862-7143. Itulah. WhatsApp saja kata memerlukan nasihat, khidmat. Kita akan jumpa selepas lah. Ini saya nak minta nasihat lagi ni sebenarnya. Boleh. Okay. Dan kita nak tanya juga dengan puan jenis-jenis pelaburan yang ada di Malaysia ni yang boleh dipercayai sebenarnya di kalangan wanita. Sebab kita tahu wanita ni dia ada level. Ada level makcik-makcik duduk rumah. Ada level mak-mak tak kerja. Ada level yang berkerjaya.
Betul. Jadi Yes. kadang-kadang kita nak buat pelaburan pun kita kena adalah unit trust tu, orang kata kan. Betul. Pelaburan yang boleh kita Yes, percayai. yes, yes. Kat Malaysia ni di mana tu? Kat Malaysia, tak, kalau dari segi unit trust memang banyak. Kami adalah salah satu syarikat yang top 10, bukan sahaja di Malaysia tapi di dunia, dan kami telah menguruskan dana sebanyak 4 triliun seluruh dunia. 4 trilion. Dan kami sudah berada di pasaran lebih dari 100 tahun. So company kami sangat established. Jadi kita tak takut. Tak takut sebab dah jaga orang kaya Dah, banyak. dah biasa sangat. Bukan orang kaya, orang miskin pun Orang boleh. miskin pun boleh. Tapi, Orang miskin boleh ada duit. Memang itu tujuannya. Kita nak pastikan daripada tak ada duit, bukan tak ada duit lah, kita tak mampu, tapi insyaAllah kita mampukan. Alhamdulillah. Jadi bagaimana pula dengan pelaburan dari segi perniagaan? Perniagaan. Contohnya saya berniaga. Jadi saya nak duit saya tu pun nak beranak juga. Betul. Bukan setakat duit orang rumah je. Duit peniaga pun nak beranak juga. Ni Betul. macam mana pula ni Puan? Sama jugalah, kita kena sign up, sesuaikan dengan dana yang ada sekarang. Okay. Lepas tu tengok objektif. Nak doublekan investment berapa tahun? Nak triplekan berapa tahun? Dia masa. Tu saya cakap tadi, simpanan adalah untuk short term sebab you boleh keluarkan duit anytime. But untuk pelaburan kena ada objektif, masa tu. Target. And then berapa? Kita ada komitmen. Kena ada disiplin juga lah. Betul, disiplin, komitmen. Whatever kita nak buat, apa-apa saja benda kita nak buat daripada simpanan ke apa ke, Betul. kena ada disiplin. Kena ada. Betul. Jadi sebenarnya Puan, sebenarnya banyak lagi sebenarnya saya nak tanya. Tadi dah promote dah kan nombor telefon korang kalau nak simpan duit ke, nak melabur tanah ke, emas ke, kan. Boleh je kontak Puan ni, okey. Tapi sebelum itu mungkin sebelum berpisah sebenarnya masa begitu cemburu sekali dengan saya dan Puan ni hari ni. Mungkin ada kata-kata semangat ya kepada wanita di luar sana Puan. Okey, kita sebagai wanita, sama ada ibu ataupun isteri, kena ada simpanan pelaburan untuk masa depan. Bukan hanya sekarang tapi ia lebih kepada masa genting lah. Bila kita memerlukan sesuatu, sekurang-kurangnya bila kita ada simpanan pelaburan, kita boleh kurangkan kesusahan tu lah. Kusangkakan hujan hingga Betul. ke petang. Betul. Betul tak? Kita nak kusangkakan panas hingga ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Betul. Okay. Jadi kita tak nak wanita terus rasa macam tak berupaya. Sekurang bila ada simpanan pelaburan tu, kita boleh berfikirlah sekejap untuk meneruskan kehidupan walaupun dalam saat genting. Ya. Itulah. Terima kasih kepada Puan kerana sudi datang Sama-sama. ke studio Puan Zu. Orangnya sangat cantik dan manis. So Terima kasih. kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam bagi suara wanita.